Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengumumkan kadar dividen 5% bagi tahun 2023 melibatkan jumlah pembayaran bernilai RM485.08 juta. Ia akan diagihkan kepada 123,380 pencarum bermula hari ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata jumlah pembayaran itu meningkat berbanding RM476.45 juta untuk tahun 2022. Dan dividen-dividen ini telah dapat ditentukan kadarnya berasaskan kepada keuntungan dan juga reserve LTAT yang kukuh di sebalik yang menyatakan bahawa keadaan itu tidak terdapat dalam LTAT. Jadi kita percaya bahawa LTAT akan terus bergerak dengan baik cemerlang. Pencarum LTAT boleh menyemak akaun mereka melalui aplikasi mudah alih MyWira atau melayari laman web rasmi LTAT. Sementara itu, di Kedah, 50 penduduk miskin tegar di daerah SIK menerima agihan dividen menerusi projek ladang sejahtera agropolitan SIK berjumlah RM22,500. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, Isma Suhaimi Sharif berkata penyerahan dividen sebanyak RM450 seorang itu membolehkan peserta membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Lagi mengucapkan terima kasih atas keprihatinan daripada Kerajaan Persekutuan kepada KEDA, khususnya KKDW, yang mana negeri Kedah menerima antara penerima bantuan yang besarlah pada tahun ini. Jumlah keseluruhan dividen telah disalurkan kepada peserta bermula 2018 hingga 2024 adalah sebanyak RM122,500. Menjelang Syawal, perantau Kelantan di Saran menggunakan laluan jalan Gua Musang Jeli sebagai langkah penyuraian trafik. Ini terutamanya mereka yang menghala ke Rantau Panjang, Tanah Merah, Pasir Mas dan Tumpat. Menurut Pengarah JKR Negeri Muhammad Suhaili Ismail, pihaknya menjangkakan pertambahan kenderaan secara mendadak memasuki negeri tersebut menggunakan jalan Gua Musang Kuala Lipis bermula esok. JKR juga akan meletakkan beberapa papan tanda untuk memaklumkan perantau terlibat agar menggunakan laluan yang disarankan sekaligus mengurangkan jarak kesesakan Gua Musang Kuala Krai. Usaha memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Indonesia antara tumpuan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto di Putrajaya. Kedua-dua pemimpin itu turut berkongsi pengalaman dan pendapat mengenai karya masing-masing. Datuk Seri Anwar menitipkan tahniah dan selamat maju jaya kepada Prabowo yang akan dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8. Beliau juga berharap hubungan Kuala Lumpur-Jakarta terus erat dan diperkukuh demi kebaikan bersama. Pertemuan tersebut sebahagian daripada lawatan khas sehari Prabowo ke Malaysia. Datuk Seri Tiga lagi bekas petugas media yang uzur dan sedang diuji menerima sumbangan menerusi tabung kasih Hawana. Penerima merupakan bekas penerbit rancangan RTM Jalil Makdum, bekas juruhebah Suara Malaysia Muhammad Arif Esa dan bekas petugas di bahagian pencetakan Karang Kraft Haris Abdul Salam. Jadi rata-rata yang kita usahakan ni adalah bukan hanya sempena Aidilfitri tapi sepanjang tahun sebenarnya. Niatnya adalah untuk pastikan rakan-rakan yang pernah berkhidmat, yang telah menyumbang bakti kepada bidang kewartawanan dan juga membuat pelbagai pelaporan dalam pelbagai bidang, mereka masih dikenang. Fahmi ditemui selepas berkunjung ke kediaman Jalil dan Muhammad Arif di Ampang. Sumbangan kepada Haris disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif bernama Nurul Afidah Kamaluddin.
Pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri Kuala Kubu Baru ditetapkan 11 Mei bagi hari pengundian. Manakala tarikh undi awal pada 7 Mei dan penamaan calon 27 April. Tarikh-tarikh penting bagi PRK Dewan Negeri N06 Kuala Kubu Baru Selangor adalah seperti berikut. Tarikh RIT 4 April 2024 hari Khamis. Hari penamaan calon 27 April 2024 hari Sabtu. Hari mengundi awal 7 Mei 2024 hari Selasa. Kerusi Dewan Negeri Kuala Kubu Baru kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong pada 21 Mac lepas. Beliau yang menjawat jawatan itu sejak 2013 meninggal dunia akibat kanser. Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah berkenan berangkat ke program World Quran Hour di Masjid Negara pagi tadi. Keberangkatan tiba Sri Paduka disambut Menteri Pendidikan Fardina Siddiq, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan serta Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Penganjuran kali ke-9 dengan tema Ummah #Grand Reset, Kesatuan dan Transformasi Sosial itu dihadiri kira-kira 4,000 jemaah. Selain mengangkat surah Al-Jumu'ah sebagai surah pilihan, majlis dibuka dengan bacaan surah Al-Fatihah dan ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah sebelum diteruskan dengan penerangan sinopsis, bacaan dan tadabbur surah Al-Jumu'ah. Baik saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung bersama pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh itu Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, hujan berserta ribut petir kini diperhatikan berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan juga selatan negeri Pahang. Keadaan hujan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala bagi negeri-negeri pantai timur Semenanjung, keadaan cuaca yang kurang hujan masih lagi diperhatikan berlaku di kawasan berkenaan. Dan keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang masih lagi agak panas di kawasan berkenaan. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir kini diperhatikan berlaku di hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri, terutamanya di bahagian Limbang, Miri dan juga selatan negeri Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini dijangka mampu berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, bagi status cuaca panas buat masa ini, beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia kini masih lagi berada di tahap berjaga-jaga, terutamanya di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Pahang. Selain itu, tanah jajahan Jeli dan juga Gua Musang di negeri Kelantan serta Jerantut, Raub, Temeloh dan juga Maran di negeri Pahang kini telah pun berada di tahap gelombang haba dengan suhu harian maksima sekitar 37 hingga 40 darjah Celsius. Bagi Sabah dan Sarawak, terdapat 6 kawasan yang kini berada di tahap berjaga-jaga iaitu di Kota Marudu, Kota Belud, Tuaran dan Tenom di negeri Sabah serta di bahagian Limbang dan juga Mukah di negeri Sarawak. Oleh itu ramai masih lagi dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca semasa dan juga kurangkan aktiviti luar buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian saya Wani Yahya. Assalamualaikum.
susah kita orang tak tahu. Orang yang senang je. Ikuti kisah mereka menerusi di celah-celah kehidupan musim ke-14 bermula 20 Mac 2024 pukul 6.30 petang setiap hari di TV1. Kembali semula dalam berita wilayah. Jualan Agro Madani sempena Aidilfitri menawarkan penjimatan sehingga 30%. Ia sekaligus membolehkan rakyat mendapat barangan keperluan pada harga murah bagi membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Keutamaan pelaksanaan program adalah di Kompleks Kerajaan, Jabatan dan Agensi, kawasan perumahan berkepadatan tinggi selain outlet peruncitan Fama. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Dato' Arthur Joseph Kurup berkata, setakat hari ini jualan Agro Madani Aidilfitri telah mencatatkan jualan RM90,000 melibatkan 18 usahawan Fama, LKIM, LPP dan FGV. Beliau juga memaklumkan jualan Agro Madani telah mendapat permintaan tinggi justru tahun ini 10,000 program disasarkan KPKM. Setakat bulan Mac 2024, kita telah melaksanakan 1,737 jumlah program dengan nilai jualan sebanyak RM35.3 juta. Nilai penjimatan yang sudah dinikmati adalah sebanyak RM10.5 juta, melibatkan 21,800 orang usahawan dan telah memanfaatkan 3.52 juta orang. Kenapa program ini dia sangat popular? Dia popular sebab yang pertama, kita membawa produk-produk agro makanan, hasil jualan daripada petani, pengusaha dan sebagainya terus kepada pengguna, terus kepada pelanggan tanpa melalui orang tengah. Beliau turut menyempurnakan agihan 2,000 pek bubur lambuk kepada warga KPKM. Sementara itu, pengunjung yang ditemui menyifatkan program tersebut murah dan berbaloi berbanding harga pasaran. Kalau ada sekitar sini, mainlah datang memeriahkan kami punya karnival Agro Madani Aidilfitri ni sebab jualan kat sini sangat berbaloi dan murah lah. Setakat ni ikan lah, 3 jenis. Alhamdulillah, banyak beza lah dengan harga market sekarang dan juga harga kawasan-kawasan yang terdekat lah. Lepas tu saya datang kat sini ni untuk beli beras putih. Tempatan ni harga dia RM26. So kita kira murah lah ni. Sempena Ramadan, Petron tidak ketinggalan berkongsi rezeki bersama masyarakat. Seramai 300 orang menerima sumbangan pada program Santuni Ramadan Petron KLV Elite yang diadakan di perumahan PPR Flat Jalan Sanping. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR kali ini dijayakan bersama 27 pengusaha dari pelbagai stesen. Kami berkongsi rezeki dengan komuniti kami, iaitu kami sediakan rendang edisi Petron, bersama mineral water dan juga voucher yang boleh ditebus kembali untuk kepada yang 27 stesen yang terlibat tadi. Dan dalam masa yang sama juga kami menyediakan lucky draw, tebus barangan hot special Petron. Program CSR ini kesinambungan daripada 3 lokasi yang diadakan sebelum ini. Kami pilih 4 lokasi yang berbeza, bermula daripada Masjid Nur Saadah, pada minggu pertama. Minggu kedua kami buat di HKL, alright. Dan minggu ketiga kami buat Santuni Ramadan by KLV Elite di Bazar Ramadan Sungai Besi. Dan pada hari ini, minggu keempat, minggu terakhir, kami buat Santuni Ramadan by Petron KLV Elite di flat PPR Jalan Samping, KL. Beliau berharap lebih ramai lagi pengusaha Petron turut serta dalam program ini pada masa hadapan.
Malam Lailatul Qadar antara anugerah istimewa dikurniakan kepada umat Islam kerana ia lebih baik dari 1000 bulan. Namun menjadi rahsia Allah bilakah malam itu dalam tempoh 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Lebih mengenainya langsung bersama Haili Izzati dari Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Haili. Ya Zahira, meskipun malam Lailatul Qadar menjadi rahsia Allah, namun tugas kita sebagai hamba perlulah sentiasa berlumba-lumba membuat kebaikan dan ibadah yang berbaki pada bulan Ramadan ini. Menurut pendakwa bebas Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, lebih baik kita tidak mengetahui jika dipertemukan dengan malam tersebut bagi mengelak sifat riak sekaligus menjauhi fitnah. Malam tu sahih Lailatul Qadar. Kita tidak disuruh untuk cerita ke orang. Kenapa jangan cerita ke orang? Sebab yang pertamanya dia boleh menimbulkan riak pada diri kita. Sudah nampak pahala dah banyak lah. Tiba-tiba hantar semalam aku nampak itu Qadar. Betul ke ni? Masya Allah hebatnya. Dia ambil gambar kita letak dalam Facebook, tak dalam media sosial dia. Akhirnya bangga diri. Akhirnya pahala semua Allah padamkan. Yang dapat banyak akhirnya tak ada apa-apa. Yang keduanya boleh jadi menimbulkan fitnah. Betul kan tu? Amal pun tak macam mana pun, semayang pun malas, tidak dapat tu Qadar. Biar betul dia ni, jadi fitnah balik kat kita. Keterujaan memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dan mencari malam Lailatul Qadar perlu dilakukan dengan niat yang betul, iaitu beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan diterima, seterusnya menjadi Muslim yang lebih bertakwa. Kemalangan jalan raya bukan sahaja boleh berpunca dari kesalahan orang lain, bahkan juga diri kita sendiri. Tidak kiralah salah siapa, namun tahukah anda, dengan bersikap lebih bersabar dan beradab dalam pemanduan, dapat mengurangkan risiko kemalangan, khususnya menjelang Aidilfitri. Wartawan Amin Fauzi ada laporannya. Statistik kemalangan jalan raya tahun lepas merekodkan jumlah kematian 6,433 kematian, iaitu tertinggi dalam tempoh 5 tahun. Banyak faktor menyumbang kemalangan jalan raya, antaranya pandu lebihan laju, kenderaan tidak diselenggara serta menggunakan telefon bimbit. Tetapi ada lagi faktor yang kurang diberi perhatian, iaitu sikap kurang sabar dan tidak beradab semasa memandu. Pertama sekali adalah menghormati pengguna lain. Yang kedua, menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengguna lain. Ini pun penting. Yang ketiga, banyak-banyaklah bersabar. Balik kampung ni kena banyak sabar. Jangan mengikut emosi sangat. Dan yang keempat, kena mengelakkan daripada mengganggu pengguna-pengguna lain. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita sebenarnya buat cara pemanduan kita tu mengganggu. Kita langgar lampu merah, kita bawa lebih daripada had laju. Itu semua kena jaga dengan baiklah. Bagi memastikan kelancaran dan keselesaan pengguna, Plus menyediakan pelbagai kemudahan di kawasan rehat dan rawat R&R. Kalau kita memandu, pertamanya bila dah memandu lama, mungkin 2 jam, kadang-kadang bulan puasa sekarang ni, hari raya Ramadan, rehatlah, berhentilah di kawasan-kawasan rehat kami yang berbagai kemudahan ada di situ. Ada toiletnya, ada suraunya, ada kawasan untuk kita berhenti seketika, mungkin kalau kita nak terlelap pun boleh. Jadi berhentilah, ambil masa, waktu rehat kita yang cukupnya untuk meneruskan perjalanan. Di setiap Plaza Tol, kita ada kawasan rehat sebenarnya. Di situ ada kemudahan yang sama macam di hentian sebelah ataupun di kawasan rehat. Antara inisiatif kami juga, kami menyediakan laluan yang kita panggil Smart Lane. Untuk kali ini, untuk semasa musim perayaan Hari Raya pada tahun ini, kami sediakan 18 lokasi. Smart Lane ini akan dibuka mengikut jadual tertentu. Ada dia punya signboard, signage dia ada dia punya lighting, ada dia punya macam lampu hijau contohnya. Bila lampu hijau tu menyala, maknanya boleh lalu. Ada masa-masa tertentu dan ikutlah, gunakan. Pengguna lebuh raya juga disaran merujuk jadual perjalanan yang disarankan menerusi aplikasi Plus atau MyJalan KKR. Rancanglah perjalanan anda. Pastikan anda mendapat rehat yang cukup sebelum mulakan perjalanan. Di dalam Islam, agama menganjurkan kita untuk berdoa. Semoga kita sentiasa diberkati dan diberi keselamatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah bersabar dan menghormati pemandu yang lain.
Buanglah perasaan penting diri sebelum memasuki kenderaan. Kepada yang sudah bercuti dan ingin pulang ke kampung halaman, jangan lupa berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Salam Ramadan daripada saya Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Jangan membazir meskipun teruja menyambut Lebaran Aidilfitri minggu depan. Pendakwa Haryanto Riza Rokman meminta umat Islam bersikap sederhana dalam semua aspek, termasuk persediaan sambutan Syawal. Ada orang yang apabila habis hari raya terpaksa berhutang, orang Melayu kata bergolok bergadai. Ini satu pemahaman yang salah. Allah pesankan jangan bazir, jangan boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada orang yang boros. Jadi dalam konteks kita berhari raya seadanya. Kalau kita masih ada komitmen yang lebih utama, selesaikanlah dulu. Sebab itu saya ingat mungkin barangkali tahun ini sesuai kalau boleh kita terapkan kesederhanaan dalam hari raya. Sehubungan itu, masyarakat Islam dinasihatkan membuat perancangan dan perbelanjaan mengikut kemampuan masing-masing dalam menyambut Aidilfitri. Tindakan itu dapat mengelak sebarang kemudaratan pada diri sendiri, termasuk memberi beban kewangan. Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Heli untuk perinciannya. Seramai 470 mangsa sindiket penipuan pekerjaan dilapor sejak 2021 hingga kini. 331 daripadanya berjaya diselamatkan. 139 individu lagi masih terkandas di negara terlibat. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, rakyat Selangor mencatat jumlah mangsa tertinggi diikuti Johor dan Sarawak. Usaha untuk membawa pulang mangsa terkandas terus dipergiat menerusi kerjasama bersama negara berkaitan. Tindakan yang diambil termasuklah kita engage dengan negara-negara di mana rakyat kita ni terjebak, berada di sana. Kemboja, Thailand, Myanmar, Laos dan ada lagi beberapa negara. Bila kes yang kita samakan, kita akan adakan satu siasatan yang komprehensif. Dia mesti berakhir dengan pendakwaan. Kalau ejen pekerjaan itu melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Pemperdagangan, maka dia akan kita dakwa di bawah Seksyen 12 atau Seksyen 14 Akta ini. 2.28 juta tan metrik pengeluaran padi negara bagi menampung keperluan rakyat. Agar bekalan berterusan, Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan memperkenalkan inisiatif gelombang padi menerusi 12 program tahun ini. Timbalan Menterinya Dato' Arthur Joseph Kurup yakin inisiatif itu dapat meningkatkan bekalan beras putih tempatan BPT di pasaran menjelang tahun 2025. Kerajaan turut bersetuju agar semua kontrak kerajaan menggunapakai sepenuhnya beras putih import. Melalui kaedah ini, bekalan tambahan beras putih tempatan sebanyak 20,000 tan metrik dapat diedarkan sepenuhnya di pasaran pada April 2024. Sejak 15 September 2023 hingga 26 Mac lalu, sebanyak 4.15 juta kampit BPT 10 kg dipasarkan ke seluruh semenanjung Malaysia melalui program khas BPT. Sarawak akan guna sebahagian dana Agensi Pembangunan Wilayah naik taraf prasarana pendidikan dan kesihatan serta Petros tambah 460,000 silinder LPG tampung keperluan semasa. Langsung saja bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Kerajaan Sarawak akan menggunapakai sebahagian dari dana yang diperuntukkan kepada setiap agensi pembangunan wilayah untuk menaik taraf prasarana pendidikan dan kesihatan di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberitahu setiap agensi diperuntukkan 1.5 bilion ringgit untuk pelaksanaan projek-projek pembangunan.
kita ada banyak regional development. Kita ada NDRA, kita ada GCCK, Greater Kuching, kita ada Highland Development Agency dan mereka mempunyai dana 1.5 bilion. Bermakna sebahagian daripada dana tersebut boleh digunakan untuk klinik dan juga sekolah. Ujarnya kerajaan negeri akan membantu membiayai projek persekutuan terlebih dahulu bagi kedua-dua sektor seperti yang dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lepas. Beliau memberitahu demikian kepada RTM pada majlis iftar Ramadan dan solat sunat tarawih bersama warga polis Diraja Malaysia PDRM kontijen Sarawak di Kuching. Beliau memaklumkan lebih 60% klinik dan sekolah di Sarawak dalam keadaan daif dan tidak menepati kualiti yang dibenarkan Jabatan Kerja Raya. Kerajaan Sarawak juga dalam perancangan membina semula kuartus guru dan jururawat. Petroleum Sarawak berhad Petros akan menambah sejumlah 460,000 silinder gas petroleum cecair LPG bagi menampung keperluan edaran semasa. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Haji Julahi Narawi, tambahan tersebut akan dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Katanya jumlah edaran semasa silinder LPG adalah sebanyak 630,000 tong dan sepatutnya mencukupi bagi setiap isi rumah di seluruh Sarawak. Petros ketika ini mempunyai 68 pengedar utama dan 280 pengedar tambahan yang sah di seluruh negeri melibatkan 1.8 juta tong LPG dalam pasaran semasa. So maknanya saya boleh katakan sebenarnya tidak ada masalah dari segi kecukupan availability of tong gas merah di dalam pasaran. Cuma kerana mereka yang mungkin berlaku di sana sini sedikit sebanyak menyebabkan kekeliruan ya. Misalnya kita tak ada had masa. Kita tak ada had masa untuk menukarkan tong gas kuning kepada tong gas merah ya. There is no limit of time. They can change any time. Datuk Seri Haji Julahi berkata demikian selepas program ziarah Ramadan dan program tanggungjawab sosial Petros Sine Petros bersama RTM Sarawak di Masjid Baru Sebangan di Sebuyau. Saudara Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS akan bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS dalam melaksanakan kajian terhadap tren kemalangan jalan raya di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata perbincangan bersama MIROS dijangka diadakan selepas Hari Raya Aidilfitri bagi merancang pelaksanaan kajian tersebut. Kajian akan tertumpu kepada keadaan jalan raya dan bentuk muka bumi di Sarawak selain faktor kecuaian manusia serta peningkatan bilangan kenderaan. Datuk Seri Lee juga berkata pihaknya dengan sokongan pelbagai agensi berkaitan akan terus meningkatkan kesedaran orang awam terhadap aspek keselamatan trafik terutama sekali semasa musim perayaan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program kesedaran keselamatan jalan raya peringkat negeri Sarawak di Kuching. Dalam pada itu Sarawak merekodkan 21,418 kes kemalangan pada tahun 2023 berbanding 19,507 kes pada tahun sebelumnya iaitu peningkatan sebanyak 9.8%. Manakala setakat 3 bulan pertama tahun ini sebanyak 5,278 kes kemalangan direkodkan. Baik, masa operasi pintu sempadan di Pos Kawalan Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan IQS Merapuk Sindumin dilanjutkan sehingga 12.30 malam bermula Sabtu ini sehingga 17 April depan. Residen bahagian Limbang, Unus Tambi berkata, lanjutan tempoh masa itu diberikan bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Kerajaan Negeri Sabah kerana telah memberi kelonggaran kepada kita. IQS Merapuk Sindumin menjadi pintu sempadan antara Sarawak dan Sabah serta menjadi laluan darat utama menghubungkan daerah paling utara iaitu Lawas. Mengenai pintu masuk sempadan antara Sarawak dan Brunei Darussalam, UNUS berharap akan mendapat kebenaran sama daripada Kerajaan Sarawak dan juga Brunei. Terdapat 4 pintu sempadan antara Sarawak dan Brunei iaitu Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Tedungan, Pos Kawalan
Kuala Lurah, ICQS Peneruan Pos Kawalan Ujong Jalan, ICQS Mengkalap Pos Kawalan Labutan Burong dan ICQS Sungai Tujuh Miri Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mengingatkan masyarakat agar tidak leka terhadap aspek keselamatan ketika membuat persiapan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman mahu semua pihak bertanggungjawab memastikan tidak berlaku sebarang bencana seperti kebakaran rumah. Katanya kejadian yang sering berlaku ketika musim perayaan adalah seperti sindrom lalai, lupa dan leka apabila melibatkan aktiviti memasak di dapur atau menggunakan peralatan elektrik yang tidak terkawal. Langkah-langkah yang boleh mengelak berlaku kebakaran, punca berlakunya kebakaran. Penggunaan peralatan elektrik pastilah digunakan dan diawaslah penggunaan alat tersebut supaya mengelak tragedi lah. Kita tidak mahu kecelakaan berlaku dan selepas itu kita menyesal. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Datuk Khairuddin menambah kesedaran untuk mencegah berlaku kebakaran amat penting dan bukannya menunding jari jika sesuatu bencana telah berlaku. Beliau juga mahu masyarakat memahami panduan-panduan mengatasi punca kebakaran terhadap diri sendiri dan keluarga. Yayasan Kepimpinan Al-Bait dengan kerjasama Tabung Baitul Mal Sarawak TBS dan Koperasi Al-Bait Sarawak Berhad telah menganjurkan projek infak baju raya Al-Bait bagi membantu golongan asnaf serta kurang berkemampuan di Lawas bersempena Syawal yang bakal tiba. Projek memfokus kepada golongan asnaf di bawah TBS selain individu serta keluarga kurang berkemampuan di daerah itu. Ramai dalam kalangan masyarakat di Lawas turut tampil menyumbang pakaian untuk diinfakkan kepada golongan tersebut. Kami mengucapkan ribuan terima kasih daripada pihak Baitul Mal Lawas kerana sudi bagi kami sedekah. Yang pasti terima kasih banyak-banyaklah bagi kami semua. Macam rasa terharu, ada yang berkongsi dengan kami kan untuk meraihkan Hari Raya. Macam kami kan sangat-sangat bersyukur kerana kan ada kami merasa sendiri kan di dalam menyambut Aidilfitri, masih ada pihak-pihak yang sanggup berkongsi kan meraihkan Hari Raya dengan kami. Sangat bersyukurlah. Polis Bintulu berjaya menahan 4 lelaki dan seorang wanita tempatan disyaki terlibat aktiviti pengedaran dan penagihan dadah. Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Nixon Joshua Ali dalam kenyataan media berkata, tangkapan dibuat menerusi op tapis bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu yang dijalankan di kawasan Kampung Baru, Bintulu. Semasa tangkapan, polis turut merampas dadah jenis ganja seberat 136 gram. Kelima-lima suspek berumur di antara 21 hingga 58 tahun dan ujian saringan awal mendapati seorang daripada mereka positif dadah. Hasil siasatan, polis percaya dadah yang dirampas adalah untuk diedar di sekitar kawasan Bintulu dan boleh digunakan oleh 136 penagih. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Kita kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Operasi pembenihan awan akan diteruskan di kawasan tertentu. Itu paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Perinciannya langsung bersama Rita Aloysius di Kota Kinabalu. Rita. Ya, Zahira. Kerajaan akan meneruskan operasi pembenihan awan di kawasan tertentu bagi memastikan empangan atau loji air dapat diisi sekaligus mengatasi masalah bekalan air akibat cuaca kemarau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, dalam menghadapi musim kemarau yang berlarutan, kerajaan mengambil keputusan untuk melakukan kerja-kerja pembenihan awan untuk memastikan hujan yang melibatkan hikmat dan kepakaran TUDM.
Menurutnya, operasi yang bermula Khamis lepas itu berjaya menghasilkan 67% hujan dengan beberapa lokasi mula menerima hujan. Ia termasuklah kawasan tadahan hujan di 3 daerah terjejas kemarau iaitu Papar, Ladatu dan Tawau. Ya, kita akan terus membuat pembenihan awan ini jika cuaca ini berterusan dan kita akan melakukannya dari masa ke masa sehingga ianya boleh membantu mengurangkan bebanan bekalan air di beberapa kawasan di negeri Sabah. Datuk Haji G ditemui pemerintah selepas menyempurnakan majlis penyerahan kuih muih Hari Raya Aidilfitri kepada anggota keselamatan dan petugas kesihatan di Menara Kinabalu. Mengenai majlis rumah terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri pada 14 April ini, lebih 20,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan sambutan berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Papar akan memastikan operasi penghantaran bekalan air bersih kepada penduduk yang terjejas kemarau diteruskan agar tidak menjejaskan suasana meriah sambutan Aidilfitri. Pengerusinya Muhammad Fuad Abdullah berkata operasi bersepadu penghantaran bekalan air bersih melibatkan aset serta logistik daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta swasta. Pada hari ini sebanyak 44 buah kampung, 38 buah sekolah, 19 buah taman perumahan dan 10 buah rumah ibadah dalam daerah Papar terjejas akibat kemarau. Sebanyak 11 buah lori sewaan PKOB, 13 buah lori agensi kerajaan dan 6 buah lori sukarelawan. Seramai lebih kurang 200 orang petugas daripada 27 agensi kerajaan swasta dan NGO telah bekerjasama. Muhammad Fuad yang juga pegawai daerah Papar berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Papar. Menurutnya, purata agihan air bersih untuk daerah Papar semasa bencana kemarau adalah 500,000 hingga 1 juta liter air sehari. Dalam perkembangan sama, Muhammad Fuad berkata LRA Kogopon ketika ini beroperasi pada tahap maksimum pengeluaran 40 MLD, manakala LRA Jetama kekal 8 MLD, sementara LRA EWSS Limbahau masih belum beroperasi selama 48 hari. Jelasnya antara isu yang dihadapi Jabatan Air Negeri Sabah ialah tekanan air yang rendah, kebocoran paip air dan kemasinan air di tahap yang tinggi. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkwai dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, turut menerima watikah pelantikan 3 pengerusi dan ahli lembaga pengarah lain dalam majlis penyerahan watikah pelantikan ahli-ahli lembaga pengarah 3 agensi negeri. Kesemua lantikan tersebut adalah bagi tempoh 2023 hingga 2026. Turut menerima pelantikan adalah Dikin Musa selaku pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS dan Peter Lebar selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah. Terdahulu berucap dalam majlis berbuka puasa di Ibu Negeri, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu berharap mereka yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Selain itu, beliau juga berharap barisan ahli lembaga pengarah, Lembaga Kebudayaan Negeri agar dapat menggabungkan seni budaya dalam industri pelancongan bagi merancangkan lagi industri pelancongan negeri. Anggota Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja 26 RAMD terus cekal menjaga sempadan negara walaupun menjelang Syawal tidak lama lagi. Pasukan 26 RAMD di bawah pemerintahan Division ke-5 Infanteri 5 Division menjalankan ops balasah di sempadan Malaysia Indonesia bagi mengekang segala anasir termasuk jenayah rentas sempadan. Menurut Panglima 5 Division Major General Datuk Malik Razak Sulaiman, menerusi ops balasah, pasukan bawah pemerintahan 5 Division akan bergilir untuk tempoh 3 bulan melaksanakan operasi serta ditempatkan di 12 pos kawalan antaranya di Serudong dan Long Pasir bagi melaksanakan pelbagai tugasan antaranya pengawasan serta jaringan penduduk di sempadan. Alhamdulillah,
aktiviti yang rentas sempadan ni dapat dikawal, dan so far ni kita tak ada penangkapan. Bukan bermakna tak ada penangkapan tu kita tak berjaya. So itu adalah satu kejayaan di mana kita dapat deter ataupun halang daripada benda itu berlaku. Datuk Malik ditemui media di Markas Taktikal Keningau 26 RAMD Ops Balasah di Keningau. Ops Balasah bertujuan menjaga keselamatan untuk kawal pintu sempadan dari Kalimantan Utara ke Sabah atau sebaliknya bagi mengelak berlakunya jenayah rentas sempadan. Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT akan melancarkan Ops Selamat 22 selama 6 hari bermula esok. Pengarahnya Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, Ops Selamat bertemakan Rumah Selamat Selamat sampai ke destinasi itu dilaksanakan dengan kolaborasi Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. Bercakap kepada RTM, Datuk Muhammad Azman memberitahu pihaknya akan terus berada di lapangan untuk membantu kelancaran aliran trafik. Kita akan melancarkan Ops Selamat 22 sempena tahun Hari Raya Aidilfitri, dan untuk Ops Selamat 22 akan dilancarkan pada 5 bulan dan berjalan selama 6 hari 8 hingga 13 dengan kekuatan di seluruh Sabah selama 283 orang, 31 pegawai dan 252 anggota. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Azman menyuruh orang ramai untuk merancang perjalanan masing-masing sebelum balik ke kampung halaman selain sentiasa mengawal emosi apabila memandu dalam keadaan tekanan akibat kesesakan jalan raya. Sempena Hari Kesedaran Autism Sedunia, stesen radio Keningau FM turun padang menyantuni 33 kanak-kanak istimewa di Sekolah Kebangsaan SK Apin Apin Keningau. Penolong Pegawai Pendidikan Unit Pendidikan Khas Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Keningau, Dr. Osman Said berkata, golongan berkenaan juga layak mendapat pendidikan terbaik sama seperti murid lain. Kerana anak-anak mereka ini sebenarnya mempunyai potensi, layak, berhak dididik dengan cara yang betul. Kemudian mereka ini juga berpotensi untuk diserapkan ke pendidikan arus perdana. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di SK Apin Apin Keningau. Sementara itu, guru-guru pendidikan khas yang ditemui memaklumkan pihaknya sentiasa menggunakan pendekatan yang kreatif untuk menarik minat murid-murid agar seronok menjalani pembelajaran. Bersyukur kepada guru-guru pendidikan khas yang selama ini kesabaran mereka untuk mendidik, untuk kemanjadian murid-murid, khasnya pendidikan khas amat dititik beratkan. Cabaran utama sebenarnya memang masalah tingkah laku murid lah. Macam mana kami guru mahu mengawal tingkah laku murid semasa berada di dalam kelas lah. Tapi sudah ditugaskan sebagai seorang guru kan, guru pendidikan khas orang kata. Jadi macam mana pun kami sentiasa berusaha lah untuk cari apa-apa intervensi yang sesuai untuk murid. Setakat inilah yang saya nampak pendekatan yang saya lakukan ini murid berminat. Macam ambil hati murid dulu. Contoh macam tadi bermain muzik, menonton video tu kan, ini mereka memang minat. Sepanjang yang pengalaman saya mengajar murid-murid macam ni, memang itulah yang cara yang terbaik. Terdahulu dalam program berasingan sempena Hari RTM ke-78, stesen radio Keningau FM mengadakan aktiviti memasak bubur lambuk bersama warga kawasan rukun tetangga KRT Rumandawi, KRT Tataba dan KRT Bambarayon di Kampung Merampong. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Zahira. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Baik, terima kasih Rita. Tanpa soal, beli sekarang.
Cuaca panas ketika ini memberi kesan kepada rutin harian penduduk orang asli di Gua Musang, Kelantan. Penduduk terpaksa menghadkan aktiviti luar rumah dengan memendekkan waktu bekerja. Memang terjejas sekarang tengok mesin pokok durian sudah daun pun sudah kuning, berluruh habis, bunga pun tak tuntu sebab kita asli ini penumpang untuk dia hidup. Benda tu macam durian ni supaya kita bagi mandi baru sehat badan. Durian ni tengok sekarang dia tak mandi, rugi dia kesian. Itulah. Sekarang kalau rumah buluh pun tetap juga panas sebab dia pergi dari kebun. Tambah-tambah sekarang rumah batu. Tepi-tepi dinding tu malam tak boleh tidur dah. Macam mana kita buat kipas pun, kipas ni terlalu kita takut asma juga kipas ni. Aktivitinya kalau dulu kami pergi bekerja untuk inilah menoreh ke untuk bercucuk tanam ke pukul 8 sehingga dalam pukul 12 lebih lah. Lepas tu sambung pukul 2 sehingga pukul 5 ke pukul 6 macam tu. Jadi sekarang ni keluar awal dalam pukul 7 balik ke dalam 10.30 macam tu. Lepas tu petang tu sambung bekerja dalam pukul 4.30 macam tu. Jadi masa untuk bekerja tu jadi berkurang lah daripada kesan pemanasan ni lah. Budak sekarang ni susah juga nak kata. Kalau budak dulu yang dulu tu lain, budak sekarang ni dia makan apa ni musim panas ni kadang-kadang kita larang jugalah tak boleh bermain tepi sungai. Apa ni main musim panas sekarang kebanyakan budak ni ada yang kena demam, malam tak boleh tidur panas, muntah-muntah pun ada. Tambahkan anak saya ni lah 2 hari lepas dia muntah juga malam. Panas ni memang saya tak tahan lah. Terbuat rumah buluh. Waktu malam baru boleh balik sini. Memang tak tahan lah. Kita nak masuk tak? Macam masuk. Tapi pagi je lah. Pagi je lah. Met Malaysia sebelum ini mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1 di beberapa kawasan pantai timur Semenanjung termasuk Kelantan. Prihatin dengan nasib seorang nelayan wanita, Sapinah Muhammad berusia 60 tahun dari Kampung Besut, Terengganu. Petronas tampil memberi sumpangan enjin bot baharu 60 kuasa kuda menerusi program Petronas 50 Dreams bagi memudahkan urusan mencari rezeki. Sapinah selaku ibu tunggal berkata bantuan enjin tersebut amat membantu kelangsungan hidupnya bersama 6 anak serta 4 cucu selepas kematian suaminya tahun lepas. Benarnya saya macam arwah saya ada lagi. Saya minta enjin dengan puka aja. Tapi saya tak sangka sampai banyak ni. Dengan siap dengan rumah. Dengan tali apa, sodo apa dia panggil tu, sonar. Saya tak sangka ni maknanya hadiah IDP3 lah untuk saya. Saya bangga sangat. Saya terima kasih. Terima kasih. Saya ni rasa tak tahu nak luah apa. Syukurnya saya tak sangka lah sebanyak ni Fitrona bagi pada saya. Syarikat berkaitan kerajaan itu turut menyumbang peralatan menangkap ikan, alat pengesan kumpulan ikan dan peralatan membuat kari pap termasuk mesin serta bengkel pembuatan. Seramai 50 remaja perempuan terdiri daripada anak yatim dan asnaf menerima sumbangan pakaian baharu sempena Hari Raya Aidilfitri. Ia menerusi program inspirasi Aidilfitri Setulus Kasih, anjuran Puteri UMNO Bahagian Temerloh. Program dengan kerjasama Majlis Tindakan Negeri Pahang itu merupakan salah satu aktiviti membantu dan membela kebajikan golongan yang kurang bernasib baik. Hari ini rasa gembira sangat sebab dapat baju raya, dapat duit raya. Kita buat bezen semalam, STP. Jadi gembira lah dapat duit kan. Bermakna raya kali ini bermakna lah bagi saya sebab dapat bantuan ni kan. Baju raya pun dapat juga duit raya. 50 orang penerima, yang mana penerima ni anak yatim dan juga asnaf yang berumur 16 sehingga 18 tahun.
Dan cuma saya nak bagi tahu juga sebenarnya program ni kita buat di peringkat negeri Pahang. Sebenarnya ianya seramai 30 orang, tetapi di Temerloh seramai 50 orang. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi. Kelantan FM terus menyantuni golongan kurang bernasib baik menerusi program Jejak Asnaf. Warga kerja RTM Kelantan telah menziarahi keluarga Wan Amirul, orang kelainan upaya OKU di Taman Jintan Cekok, Pasir Mas. Bersama rakan strategik Raja Perfume, Organic Mattress, iMedical dan Adapi, sedikit sumbangan barangan keperluan dan wang tunai turut dihulurkan. Terima kasih KTM merumah saya. Terima kasih banyak Bapak. Di Kelantan FM ni kita memang mengalu-alukan kerjasama daripada syarikat-syarikat swasta, badan-badan korporat untuk kita sama-sama turun membantu rakyat sebenarnya. Dia bukan semata-mata untuk orang kata populariti lah. Kita betul-betul untuk turun, jumpa, merasai sendiri keperitan rakyat tu lah. Saya rasa macam bahagia yang sangat besar lah. Sebab apa, RTM itu pada sekali kan, rasa lebih bersemangat lagi lah untuk buat kerja-kerja amal. Sebelum ini, kisah kegigihannya pernah tular di media sosial. Ini kerana dia dianggap berulang-alik setiap hari dari rumah ke bandar Tanah Merah untuk berniaga mencari nafkah menyara keluarganya. Dua lelaki warga Myanmar dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi Seremban atas pertuduhan membunuh penyelanya 4 tahun lalu. Hakim Datuk Rohaini Ismail memutuskannya selepas pendakwaan gagal membuktikan prima facie terhadap kedua-dua tertuduh. Maung Maung 45 tahun dan Ng Ang Ung 33 tahun dituduh bersama membunuh Ajit Almaraj 22 tahun di sebuah stesen minyak pada 1 Julai 2020. Mereka didakwa atas kesalahan Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Seramai 12 saksi dipanggil sepanjang perbicaraan berlangsung. Sebanyak 30 syur kompaun bernilai RM60,000 dan 15 syur notis arahan dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar JAS Johor yang menerusi Ups Kempur Raya yang dijalankan selama 4 hari bermula 1 April hingga hari ini. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata tindakan diambil susulan beberapa industri dikenal pasti mempunyai tahap pematuhan rendah terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling AKAS 1974. Dan keutamaan pemeriksaan adalah terhadap beberapa sektor industri yang telah dikenal pasti berisiko tinggi mencemarkan alam sekitar atau yang terletak di hulu takar pengambilan air. Okey, walaupun dalam musim Ramadan ini masing-masing menjalankan ibadat puasa, tetapi pegawai di bawah Jabatan Alam Sekitar mereka tidak berhenti untuk tindakan-tindakan penguatkuasaan. 42 daripada 50 premis yang diperiksa dikenakan arahan lapangan manakala 4 penahanan operasi kelengkapan dijalankan. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah berkenan berangkat mencemaduli menyempurnakan Majlis Agihan Zakat bagi tahun 2024. Agihan melibatkan penerima zakat perniagaan dan penggunaan wakalah agihan zakat. Baginda berkenan menerima zakat perniagaan dari 2 buah syarikat korporat iaitu Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNS dan Idaman Siam Berhad dengan jumlah RM2.49 juta. Baginda turut menerima zakat pendapatan kaki tangan daripada syarikat korporat Petronas Chemicals Fertilizer Kedah, Sendirian Berhad dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah berjumlah RM47.87 juta. Selain itu, Sultan Kedah turut berkenan menggunakan wakalah agihan zakat kepada 4 agensi kerajaan dan swasta dengan jumlah keseluruhan RM16.84 juta.
Seramai 161 prospek di seluruh penjara negeri Perak diluluskan untuk menjalani program pelepasan bantuan secara berlesen PBSL Ihsan Madani, kepulangan yang dinanti sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang melibatkan 98 orang bebas berlesen OBB dari penjara Tapah, 32 dari Pusat Koreksional Kamunting dan 31 dari penjara Taiping. 53 OBB boleh pulang ke pangkuan keluarga, 73 menyertai program Corporate Smart Internship melibatkan majikan dan pihak industri, manakala 35 dihantar ke rumah perantaraan di Ipoh. Sebab apabila mereka berada dalam masyarakat, dah ada proses interaksi dengan masyarakat dan sebagainya, mereka dah berfikir macam mana peluang untuk mereka berubah menjana pendapatan dan sebagainya. Jadi tapi kita haraplah dengan bila ramai keluar kadar kesesakan dalam penjara, jumlah penghuni, jumlah prospek yang di penjara akan berkurang, so kita boleh fokus dengan persekitaran penjara dalam dia panggil correctional facility yang lebih kondusif. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurul Sahira Razi, RTM, teman setia anda.